Bismillahirrahmanirrahim. Kitabud Diyat. Ini kitab diat. Ini diat itu ganti rugi ataupun pampasan kerana jenayah yang dilakukan. Dan bab firman Allah, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammida." Sesiapa yang membunuh orang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah Jahannam. Bahkan dalam ayat itu seterusnya disebutkan khalidan fiha, kekal dia di dalamnya, dalam Jahannam itu. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan dari Amr bin Shurahbil, beliau berkata, Abdullah bin Mas'ud berkata, qala rajulun, ada seorang lelaki bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyu dzambi akbaru indallah, apakah dosa yang paling besar di sisi Allah? Qala, baginda menjawab, antad'u lillahi nidda, yaitu engkau menyembah, engkau mengadakan sekutu bagi Allah. Jadi engkau menyembah yang lain selain daripada Allah. Wa huwa khalaqaka, padahal dia yang mencipta engkau. Orang itu bertanya lagi, kemudian apa pula? Nabi SAW menjawab, itu engkau membunuh anakmu kerana takut dia akan makan bersamamu. Qala, orang itu bertanya lagi, thumma ayyun, kemudian apa pula? Nabi SAW menjawab, kemudian engkau berzina dengan isteri jiranmu. Fa anzalallahu tasdiqaha, maka Allah menurunkan ayat sebagai membenarkannya, yakni apa-apa yang telah disebutkan oleh Nabi SAW tadi, yaitu walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Hamba Allah itu siapa? Yaitu orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain di samping Allah. Wala yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq, mereka tidak membunuh orang yang diharamkan Allah membunuhnya kecuali dengan kebenaran. Wala yaznun, dan mereka tidak berzina. Wa may yaf'al dzalika yalqa athama, sesiapa yang melakukan yang tersebut itu, yalqa athama, dia akan mendapat hukumannya. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Umar, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, lan yazal al-mu'min fi fushatin min dinihi, seseorang mukmin itu berada dalam keluasan agamanya selagi dia tidak terlibat dalam kes darah yang diharamkan, yakni kalau selagi dia tidak membunuh orang. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin Umar lagi, beliau berkata, di antara perkara yang di antara wartat itu, asal maknanya apa dia? Tempat pusai itu, pusai yang derah tu, masuk ke dalam tu tak keluar tu. Di antara dilema yang besar yang tidak dapat seseorang itu keluar daripadanya setelah dia menjatuhkan dirinya ke dalamnya, ialah menumpahkan darah yang diharamkan bighairi hillihi, tanpa mengikut jalan yang dihalalkan, dengan tidak mengikut jalan yang dihalalkan. Itulah perkara yang membinasakan seseorang. Seterusnya riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud di sini.
Beliau berkata, Nabi SAW bersabda, kes yang mula-mula dibicarakan di antara manusia nanti ialah fid dima, kes darah, kes bunuh orang lah, kes darah. Diriwayatkan dari Ubaidullah bin Adi, beliau menceritakan kepada perawi di bawahnya, yaitu Atha bin Yazid, bahawa Miqdad bin Amr Al-Kindi, halif sekutu Bani Zuhrah, menceritakan kepadanya, dan dia ni adalah salah seorang yang telah ikut serta di dalam peperangan Badar bersama Nabi SAW. Qala, dia berkata, wahai Rasulullah, dia bertanya, wahai Rasulullah, ini andaian yang dibuatnya, cerita yang dibuatnya, saya bertemu dengan seorang kafir, lalu kami berperang lah, kami berperang, dan dia menetak tangan saya dengan pedang sampai putus tangan saya. Thumma ladha bi syajaratin, kemudian dia lari berselindung di sebalik satu pokok. Dia pun berkata, aslamtu lillah, aku Islam, aku Islam dah, aku telah menyerah diri kepada Allah. Aqtuluhu, itu Miqdad tanya, bolehkah saya membunuhnya? Setelah dia berkata begitu, Rasulullah SAW menjawab, la taqtuluhu, engkau tidak boleh membunuhnya. Itu kalau kita kata la taqtuluhu. Kalau kita kata la taqtulhu, jangan bunuh dia, jangan. Dia berkata, wahai Rasulullah, dia telah memotong tangan saya, dia telah menjatuhkan tangan saya, salah satu daripada dua tangan saya itu dia telah tetak dah, putus dah. Kemudian dia berkata begitu setelah memotongnya, aqtuluhu, bolehkah saya membunuhnya? Nabi SAW kata, kamu tidak boleh membunuhnya. Kalau engkau membunuhnya, dia akan berada di tempatmu sebelum engkau membunuhnya, dan engkau berada di tempatnya sebelum dia mengucapkan perkataan itu, perkataan yang diucapkannya itu. Habib bin Abi Amrah menceritakan daripada Sa'id dari Ibnu Abbas, beliau berkata, Nabi SAW bersabda kepada Miqdad, kalau seseorang mukmin menyembunyikan imannya bersama satu golongan orang kafir, fa'azhara imanahu, lalu kemudian dia menyatakan imannya, faqatalahu ataupun faqataltahu, itu dalam nuskha yang lain, lalu engkau membunuhnya, fakadzalika, begitu juga, yakni supaya tadi juga, kunta anta tukhfi imanaka bi Makkah qablu, engkau pun dulu menyembunyikan imanmu semasa di Mekah. Bab qaulillah, ini bab firman Allah, wa man ahyaha. Ibnu Abbas berkata dalam mentafsirkan man ahyaha, man harrama qatlaha, yakni sesiapa mengharamkan membunuh orang kecuali dengan kebenaran. Hayyan nasu minhu jami'an, semua orang hidup kerana dia tu, kerana dia berpahaman begitu, bersikap begitu. Diriwayatkan dari Abdullah dari Nabi SAW, sabda baginda, tidak boleh dibunuh seseorang manusia, tidak dibunuh seseorang manusia melainkan anak Adam yang mula-mula dulu mendapat sebahagian daripada dosa, dosa orang yang membunuh tadi. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar dari Nabi SAW, baginda bersabda, la tarji'u ba'di kuffara, jangan kamu kembali menjadi kafir sesudahku, yakni sepeninggalanku, di mana sebahagian daripada kamu memenggal leher sebahagian yang lain. Jangan macam itu. Seterusnya riwayat daripada Jarir, beliau berkata, Nabi SAW dalam haji wada' berkata, minta orang semua diam, engkau minta orang biar diam. Lepas tu Nabi SAW pun bersabda, la tarji'u